Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz, sahabat yang dikasihi Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya juga kita dapat hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Kuliah ansar kita hari ini di bawah saluran Google Meet, Gema Nur Iman di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan barisan ahli jawatan kuasa. Kuliah kita hari ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, dengan kitab kita hari ini ialah Ziarah ke Alam Barzakh. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk membimbing dan bacaan umul kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solehin, para alim ulama, para guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله. Amin. Tadi imam pula. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Zukri, dan dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim kullu nafsin dha'iqatul maut wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih pada moderator kita pada hari ini, Bonda Nurini, dan juga seluruh jemaah Gema Nur Iman. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan di petang Jumaat yang barakah ini semakin kita bersemangat, semakin kita berkobar-kobar kerana menantikan kedatangan bulan Zulhijjah yang mulia. InsyaAllah. Di sini sebelum saya mulakan ucapan-ucapan, ketika menguburkan jenazah di sini minta take note kepada admin Gema Nur Iman. Okey, take note. Okey. Yang pertama, saya syorkan sebab kita hampir memasuki bulan Zulhijjah, maka syorkan satu kuliah khas mengenai kelebihan bulan Zulhijjah dan juga asbab kita berkorban. Ambil tajuk itu, syarahkan supaya kita sama-sama dapat manfaat. Panggillah siapa-siapa ustaz pun boleh. Masuk Ustaz Ilian ke boleh, Ustaz Nazri boleh. Ambil manfaat untuk kita mengetahui bulan Zulhijjah ini apa kelebihannya. InsyaAllah. Mudah-mudahan dia ambil note pada perkara tersebut.
InsyaAllah. Baik tuan-tuan hadirin hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan ketika menguburkan jenazah. Nak kubur jenazah pun ada ucapan. Ustaz, Ha? maaf Ustaz. Ya. Depan lagi rasanya. Depan lagi himpitan kubur. Kita dah pergi sampai 173. Perenggan kedua, Abu Al-Qasim As-Sa'di mengatakan. Okey, baik. Terima kasih. Minta maaf lah. Saya biasa dah tua, pelupa. Orang tua lagu ni lah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Hai, Bang Ibrahim. Seronok gelak nampak? Entahlah. Baik, kita masuk ni. Abu Al-Qasim As-Sa'di mengatakan, tidak ada seorang pun, baik yang soleh maupun yang jahat, selamat dari himpitan kubur. Namun ada perbezaan antara himpitan terhadap orang Muslim dan orang kafir. Maknanya Abu Qasim As-Sa'di mengatakan perkara ini, tak kira baik ataupun buruk, soleh ataupun kafir maupun jahat, setiap di antara kita pasti akan terkena dengan himpitan kubur. Tetapi himpitan kubur itu berbeza pada setiap mereka yang menimpa. Terutama yang disebutkan oleh Al-Qasim As-Sa'di adalah bagi Muslim dengan orang kafir. Bagi orang kafir, himpitan itu berlaku untuk selama-lamanya. Himpitan yang memecahkan rusuk bertemu rusuk. Himpitan yang dikatakan tidak akan sama dengan himpitan-himpitan yang berada di atas dunia. Himpitan itu dianggap sebagai satu siksaan bagi mereka orang kafir. Dihimpit mereka. Ada yang dikatakan rusuk bertemu dengan rusuk lalu memecahkan mereka. Sementara bagi orang Muslim, himpitan itu terjadi pada awal dia diletakkan di dalam kubur. Awal. Tapi setelah itu kubur kembali lapang untuknya. Maka di antara kita besok duduk dalam kubur, kita akan kena himpitan. Tetapi setiap himpitan tu berbeza. Bagi orang kafir beza, bagi orang Islam beza. Orang kafir selamanya. Orang Islam sekejap. Bergantung juga pada keadaannya berada di atas dunia. Ada himpitan itu berlaku dalam keadaan yang lama. Sebab dia Islam, tetapi Islam yang kita kata bukan satu Islam yang mengikut apakah itu ajaran di dalam Islam. Okey, jelas. Tuan-tuan dirahmati Allah. Makanya, kata Abu Qasim, setelah orang Muslim itu, orang Islam itu dihimpit. Himpitan bagi orang Islam juga, kata ulama, berbeza-beza. Mengikut keadaan satu persatu. Maknanya ada orang soleh itu dihimpit. Himpitannya berbeza dengan himpitan orang yang Muslim tetapi berbuat mungkar. Perkara itu berbeza terjadi kepada mereka di dalam kubur. Dan lebih lanjut juga mengatakan yang dimaksudkan himpitan kubur itu adalah pertemuan antara sisi kubur dengan sisi yang lain. Gerak dia. Satu sisi. Sisi ni kanan dan kiri. Masuk kiri, masuk kanan, himpitan satu kubur. Himpitan yang menyebabkan yang amat dirasai saat kita berada di dalam kubur. Tapi pergerakan itu dialami orang yang mati saja. Kita orang yang hidup takkan merasakan berlaku himpitan hidup. Takkan merasakan pergerakan tanah itu berlaku ketika mana di alam kubur. Cuma orang-orang yang mengetahui bahawasanya himpitan kubur berlaku kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kehidupan yang kita kena sebutkan. Kerana apa? Kadang kita terlepas pandang. Aku masuk kubur bagaimana? Di antara kita akan terkena himpitan kubur. Tetapi berbeza bagi orang kafir dan juga orang Islam. Dan dikatakan juga setelah antara sisi kubur bertemu dengan sisi yang lainnya, sementara si jenazah atau si mayat itu berada di tengah-tengah. Maka himpitan itu berlaku, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana keadaan kami kelak dalam kubur, ya Allah. Bagaimana himpitan itu, maka bertemu, bersatu, bertemu. Bayangkan orang kafir itu yang mana mereka akan dihimpit di antara satu sama lain. Bertemulah rahang mereka. Tetapi orang Islam akan kembali lapang kuburnya. Tetapi inilah yang berlaku bagi seorang jenazah yang telah kembali ke rahmatullah saat dia mati. Begitulah keadaan yang berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita kena sedar. Walaupun benda ini agak menakutkan kita, tetapi biarlah kita rasai dalam kehidupan setelah kita menemui kematian. Dan riwayat At-Tirmizi juga mengatakan,
Himpitan itu kerana tidak seorang pun yang meninggal, melainkan dia akan merasakan sakit akibat suatu kesalahan. Meskipun dia itu sebagai seorang yang soleh, himpitan tersebut dimaksudkan sebagai balasan untuknya. Tetapi setelah itu diberikan rahmat kepadanya, oleh kerana itu Sa'ad ibnu Mu'az mendapatkan himpitan kerana tidak bersih dari air kencingnya. Sedikit himpitan itu berlaku kepada mereka orang Muslim, sebab mungkin ada kesalahan-kesalahan mereka yang tak terampun di atas dunia. Sebab tu Sa'ad ibnu Mu'az mengena padanya himpitan kubur seketika kerana dosa-dosanya, kerana air kencing, kerana tidak bersih dari air kencingnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini telah kita bahaskan dalam kitab Fiqh Manhaji ataupun dalam kitab jilid yang saya pun lupalah, dalam kitab Fiqh Manhaji itu ada berapa jilid, 8 jilid ataupun 12 ataupun 10, saya lupa. Ada diceritakan kaedah-kaedah kesempurnaan dalam berwudu. Tadi saya pun ada masuk live Ustaz Ada Habuyung, dia cerita. Dia kata apa, bagaimana tentang perkara yang membatalkan solat. Ada benda-benda yang tak sah solat. Saya dengar waktu tu. Saya ada lintasan satu video live. Maka saya pun tengok. Nampak? Ustaz-ustaz banyak mengajar. Supaya kita terjaga terkena daripada himpitan kubur. Tetapi mesti juga kita kena. Sa'ad ibnu Mu'az mendapatkan himpitan kerana dia tidak bersih dari air kencingnya. Sebagai orang Islam sekalipun tak solat, sekalipun bukan solat, mesti bersih daripada air kencingnya. Faham? Sebab kalau tak bersih dianggap sebagai najis. Kalau ada najis pada diri kita, benda itu sangat tidak baik. Sebab tu bila ada najis dan kita terlupa untuk basuh, bila kita terus move on dengan keadaan najis masih ada, terkena pada seluar, berbeza dengan orang yang sakit. Ada tak orang penyakit yang kencing tak lawas? Pernah dengar tak penyakit kencing tak lawas? Ataupun ada mak saya. Betul. Ataupun ada kencing, dia keluar sikit-sikit. Saya tak tahu penyakit tu apa. Tahu mesti Bonda Norini tahu sebab dia bahagian pakabdah psikiatrik. Bonda Norini kalau dia macam tak kencing tapi kencing dia asyik-asyik keluar tu panggil penyakit apa? Prostat. Bukan prostat. Ada dia macam si nak terkencing, kencingnya kadang keluar sikit-sikit. Kencing tak lawas tu Zaz sebenarnya. Itu nama dia kencing luas. Ya, dia diabetes, kalau gula dia terlampau tinggi. Dia sama ada dia kencing tak puas atau dia kencing menitik sikit-sikit je. Dia rasa nak kencing tapi air kencing tak keluar betul-betul. Bukan sebab kena kuman Jangan kita kuman dalam pundi kencing pun ya juga. Ya. Okey. Kalau berkaitan dengan jangkitan kuman pada pundi kencing, dia akan jadi begitu. Dia kerak kencing tapi kencing dia kotor, ada jangkitan kuman. Tapi ada satu penyakit ni, kalau dia tak diubati pun bahaya. Kentut tak lawas. Penyakit tu ada. Tapi kena jaga. Tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang yang ada penyakit sedemikian, tuan dan dirahmati Allah, kalau ada orang yang penyakit sedemikian, no problem. Sah bagi solatnya tapi mesti berubat. Jelas. Kenapa saya kata kentut tak lawas? Ada pertanyaan ini pada saya, Ustaz. Saya jarang kentut, tapi bila solat, saya kentut. Bila nak solat, dia kentut. Bila kentut, dia time solat. Ni saya panggil penyakit kentut tak lawas. Dia ada kentut tak lawas. Ada je soalan dia. Maka saya kata, kalau itu penyakit, kamu kena berubat. Kalau dah berubat, tak ada juga, sumbatkan pada dubur kamu kapas waktu solat. Lepas tu kamu buka setelah kamu selesai solat. Supaya tak keluar ni. Masya Allah. Tabarakallah. Maka kalau kencing tak lawas tu beza. Tu sebab penyakit. Kalau penyakit, solatnya masih sah. Tetapi mesti diubat. Kalau orang-orang tua dulu, kalau kencing tak lawas ataupun kencing kuman, biasa orang naikkan peranakan. Naikkan peranakan. Sebab takut peranakan dia jatuh ke bawah. Macam saya pun selalu naikkan peranakan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mak tu kena jaga-jaga. Dalam bak air kencing ni kena jaga. Jangan main-main bak air kencing. Tuan rahmat Allah. Baik. Lebih lanjut, dia mengatakan,
kami tidak pernah mengetahui bahawa mereka tidak mendapat himpitan dan pertanyaan kerana kemaksuman mereka. Maksum ni apa? Suci daripada dosa. Maknanya kami tidak pernah mengetahui bahawa mereka tidak mendapat himpitan dan pertanyaan kerana kemaksuman mereka. Maksum ni tak ada pada orang lain, melainkan baginda Nabi SAW. Kita ni tarah mana sekali pun pakai kupiah tebal ke, duk mengajar orang siang malam depan belakang, tetap ada dosa. Dalilnya kullu bani Adama khata. Setiap anak Adam tu mesti dia buat dosa. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa adalah yakni mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada sifat maksum bagi seseorang manusia, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksum ni apa? Suci daripada dosa, bersih daripada dosa. Cuma matlamat bagi kita, dia kata, Ustaz, kami ni sering bertaubat. Kalau kita balik pada Tuhan, pasti ada dosa-dosa yang tersisa belum bertaubat. Faham? Sebab itu datang redha dan rahmat Allah dengan sedikit impitan kubur, dengan sedikit kesakitan menghadapi kematian, agar diampunkan baki-baki dosa kita. Kita takkan boleh balik pada Tuhan tanpa dalam keadaan kita benar-benar suci. Melainkan kita tahu kita sudah nak mati, mesti kita bertaubat sungguh-sungguh. Sebab tu siapa yang meninggal sekalipun, kita akan membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hatta sekalipun ulama yang meninggal, kita akan baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita tengok ulama meninggal, orang soleh meninggal, mesti kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mesti ada juga. Sebab apa? Kita tak ada sifat kemaksuman itu. Dengan rahmat Allah, kita ditimpakan sedikit rasa sakit impitan kubur. Ada yang kata ulama, saat nak mati, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Saat kita nak mati, Allah turunkan sedikit kesusahan nak mati, supaya dihapuskan baki-baki dosa yang tertinggal. Sebab tu kata ulama, kita memang akan buat dosa, tapi hindarkan diri kamu daripada perbuatan dosa besar. Jangan kita buat dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan kebaikan, tapi dosa-dosa besar sukar nak hapus, melainkan dengan taubatan nasuha. Sebab tu kena jaga-jaga. Sebab tu kita jangan buat dosa besar. Dosa kecil pun kita kalau boleh elak. Tapi kata Syekh Zainul Asri, bila kita dah tahu sesuatu itu, dosa dia dah lain, tak sama dengan orang tak tahu. Hari ni kita mengaji siang malam, tengah malam, habis lepas isyak. Lepas isyak sampai tersenguk-senguk. Ustaz lagu ni kata dalam kitab Muhimmah, orang perempuan lagu ni, orang perempuan lagu ni. Kita buat juga, dosa tu dah lain tarang. Sebab kita ada ilmu. Kata Syekh Zainul Asri apa? Kalau kita dah mengetahui beza dosanya dengan orang tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Aku melihat seseorang itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Aku bila aku melihat orang melakukan maksiat, aku merasakan diri aku lebih hina. Dia kata kenapa? Sebab orang yang melakukan maksiat itu sedangkan dia tidak tahu apa-apa, sedangkan aku melakukan maksiat, sedangkan aku mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Sebab tu dalam kehidupan kita tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu dosa dia luar biasa berbanding dengan kita tidak tahu. Kamu tahu benda tu tak boleh buat, tapi kamu buat. Maka ia jadi satu level yang lain dalam dosa. Sebab tu dalam hidup kita tuan-tuan, kalau dosa kecil, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya tak dapat nak baca soalan tadi, nanti kita jawab kat ujung-ujung ya, insya-Allah. Baik. Dan disebutkan mengenai seorang mukmin yang taat. Nampak? Berbagai-bagai keadaan kenapa dihimpit kubur padanya. Mengenai seorang mukmin yang taat, As-Subki mengatakan dia tidak pernah tidak mendapatkan azab kubur, tetapi hanya mendapat himpitan kubur. Dia taat dah, azab kubur tapi dapat himpitan kubur. Sehingga dia merasakan ketakutan kerana itu. Hal itu dialaminya kerana dia pernah mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi dia tidak mahu mensyukurinya. Dia terlepas daripada azab, tapi dia kena himpitan kubur. Kerana apa?
dia mendapat nikmat, ada kalanya tidak mensyukurinya. Tuan-tuan, kita boleh jauh daripada dosa. Tapi ada kala nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita jarang bersyukur. Kenapa Ustaz kata lagu tu? Saya rasa saya dah bersyukur. Kadang kita tak terperasan. Kadang kita rasa kita dah cukup bersyukur. Tidak. Seolah-olah kita ni perasan sebenarnya, kita banyak tak bersyukur. Sebenarnya kalau kita perasan. Sebab itu Allah menukilkan dalam surah Ar-Rahman, bukan satu Allah sebut, tapi Allah sebut berkali-kali. Fabi ayyi ala irabbikuma tukaziban. Ayat tu tegahan. Pertanyaan. Nikmat ni tuan-tuan banyak Allah beri. Ada kalanya kita tak hiasinya dengan kebaikan. Kadang-kadang ada nikmat yang kita sudah tidak syukuri, kadang kita tak nampak. Contoh, makanan-makanan yang ada dekat rumah kita. Ada kalanya sampai membazir kita buang, tidak mensyukuri. Ada kalanya kita pergi makan di suatu tempat. Ada kalanya kita mengeluh, mencela makanan itu. Patut kita syukuri kerana ada orang yang tak dapat makan. Ada benda-benda yang kita nampak remeh-temeh, ada kalanya kita tak bersyukur. Kadang-kadang kita dah ada suami, kita tak bersyukur dengan suami kita. Kita kata, elok aku tak payah kahwin. Kadang ada kita seorang isteri, tapi kita tak pernah bersyukur dengan isteri kita. Ada saja kita rasa tak kena dengan isteri kita. Itulah manusia. Bila mana kita ada anak, kita mengeluh. Ya Allah, bila ada anak, pampers lah, susahnya nak jaga, nak hantar anak sekolah, nak pergi universiti, nak gini, nak gini, nak gini. Sedangkan kamu kena ingat, ada orang yang anak-anak tapi tak dapat anak. Kadang kita tak nampak, ada kala nikmat yang sekecil-kecil nikmat, kita tidak syukuri. Pernah tak kita, setelah kita buang ayak besar tau, ni orang Kedah panggil ayak besar. Makna kita pergi buang ayak besar pagi-pagi, dia lancar. Ada orang yang pergi buang ayak besar, dia bom, bunyi macam bom. Tuan-tuan, lepas kita keluar habis-habis, semua kita keluar, kita sebut daripada tandas, kita sebut Alhamdulillah. Pernah tak ibu-ibu sebut? Pernah tak ayah-ayah sebut? Nikmat. Kita pergi tandas, kita kecing. Hui, dapat kecing. Pernah tak kita sebut Alhamdulillah? Lepas habis kecing tu, keluar-keluar Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nikmat, ada orang yang kecing, tak boleh lawah. Ada yang orang kecil sekat, kena batu karang. Ada orang yang nak buang besar sakit. Dia sebab apa? Sebab dia kena buasir. Tuan-tuan pernah tak ucap, ya Allah terima kasih sebab aku dapat buang besar, sebab aku dapat buang kecil. Tuan-tuan pernah tak bila mana tuan-tuan telan ayak liur? Tuan-tuan telan ayak liur, tuan-tuan pernah rasa tak? Ya Allah, ya Tuhanku, seronoknya dapat telan ayak liur. Nikmat dapat telan ayak liur. Cuba bayangkan kita tak boleh telan ayak liur. Pernah tak tuan-tuan sebut Alhamdulillah? Tuan-tuan pernah tak dulu waktu COVID-19, tuan-tuan hilang deria bau, deria rasa? Apa tuan-tuan rasa? Tuan-tuan rasa, aku tak ada deria rasa, tak ada. Nak makan pun tak ada rasa. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan makan, tuan-tuan ada rasa, tuan-tuan boleh hidu makanan, tuan-tuan ada cakap Alhamdulillah. Tuan-tuan, agak-agaknya. Tuan-tuan, selama tuan-tuan ada mata ni, Allahu Akbar, tuan-tuan rahmati Allah. Ada mata ni, tuan-tuan boleh tengok orang. Tuan-tuan boleh mengaji Quran. Tuan-tuan boleh baca kitab. Tuan-tuan boleh tengok kitab. Tuan-tuan ada syukuri tak? Sebut Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih bagi aku nampak. Terima kasih bagi aku melihat. Ni telinga. Tuan-tuan, kalau tak ada telinga, tuan-tuan tak boleh dengar apa saya cakap. Tuan-tuan nak kata Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku telinga, sebab tu aku dapat dengar kuliah. Kita tak akan dapat dengar benda tu, tuan-tuan. Kita nikmat ni sebenarnya banyak kita tak syukuri, tuan-tuan. Kalau ikutkan banyaklah. Sebenarnya kita kata kita bersyukur, sebenarnya kita tak bersyukur. Banyak benda yang kita tak syukur. Kadang terlepas pandang benda yang kita syukur. Tapi kita kan manusia biasa. Kita manusia. Kita bukan maksum. Mesti ada benda terlepas. Sebab tu kata ulama, bila habis saja solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan bangkit. Duduk dulu Ustaz. Ya Allah, aku ni banyak nikmat kau berikan pada aku.
Kadang aku tak tahu yang mana aku tak syukuri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni banyak nikmat rezeki Kau bagi. Ada kalanya aku culah dalam tanggungjawab. Aku culah dalam mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Tolonglah tutup dengan rahmat dan redha-Mu. Duk sat, tuan-tuan. Ini jangan saja habis-habis saja solat. Bangkit terus. Pi mana? Pi ambil air dash lady dekat dalam peti ais. Guluk minum. Duk sat. Ya Allah, aku ni nikmat banyak Kau bagi. Tidur aku nyenyak, makan aku kenyang. Aku kadang-kadang tak lihat, ya Allah, mana satu nikmat yang telah Kau berikan yang aku tak dapat syukuri. Aku sebagai manusia, ya Allah, kata lagu tu lepas solat, kata ulama, jangan bangkit dulu. Cakap lagu tu, ya Allah, aku ni, tahulah ya Allah, aku sebut tuan-tuan, cakap dengan Allah. Tuan-tuan, cakap dengan Allah. Jangan tak cakap lagu tu, dialog lah dengan Tuhan. Bangun-bangun sepertiga malam, ya Allah, aku ni tak tahu yang mana nikmat aku tak syukur, ya Allah. Maka kalau ada benda yang aku tak syukuri, ya Allah, Kau tutuplah dengan rahmat, Kau ampunkanlah dosaku, ya Allah. Cakap lagu tu, tuan-tuan. Sebab kita kan manusia. Manusia takkan lepas pandangnya. Manusia ni, kalau ada lebih, kadang mai sombong. Manusia ni, kalau ada lebih, mai riak. Nama pun manusia. Jangan kita darah rasa diri kita maksum. Nama pun manusia. Kadang bila kita hari-hari mai dengar kuliah, kita boleh datang riak. Hari-hari kita duduk dengar kuliah, kita boleh kata, kita rasa diri kita baik, kita dah salah tu, kita nama ujub. Tuan-tuan, patut kata ulama, lagi kita belajar, lagi kita rasa diri kita tak baik. Tuan-tuan berahmati Allah. Kadang kita hari-hari duduk pakat dengar kuliah ni. Kadang benda tu boleh datang. Tuan-tuan, kalau kita rasa aku ni kira baik, hari-hari aku duduk dengar kuliah. Kita tak baik, sebab tu kita dengar kuliah. Kalau kita baik, kita tak dengar kuliah. Kadang kita seorang-seorang solat tahajud malam pun boleh riak, tuan-tuan. Sebab kita manusia. Kan? Sebab tu kata ulama, dah nama manusia, mesti ada buat dosa. Sebab tu lepas solat, jangan bangkit, duduk dulu Ustaz. Doa banyak-banyak, ya Allah, ya Tuhanku, sepatutnya menangis pada Tuhan. Tuan-tuan, Allah, tuan-tuan rahmat Allah. Patut kita tak rasa riak. Kenapa kita dengar kuliah? Sebab kita nak belajar. Sebab kita manusia, banyak benda nak belajar. Itu kata ulama, bila kita makin belajar, kita rasa diri kita hina. Bila makin belajar, kita rasa diri kita banyak benda yang tak tahu. Tapi kalau kita makin belajar, kita rasa, wah, rupanya, lagu ni yang kita takut, tuan-tuan. Ya? Kalau ibu-ibu ada perasaan ni, cepat-cepat buang. Itu perasaan ujub yang sedang masuk dalam diri ibu-ibu. Macam saya sendirilah, tuan-tuan. Saya sendiri. Kadang saya pergi mengajar bukan 1-2 tempat. Sehari dekat 3-4-5. 3-4-5 tempat. Kadang terdetik ke hatian, banyak juga tempat aku mengajar. Mesti aku seronok, sedap mengajar. Pasti aku ramai peminat. Tu ujub, tuan-tuan. Contoh. Tuan-tuan, kita mengajak kuliah ni, tuan-tuan, nak bagi orang faham. Bukan orang suka kat kita. Suka ke ilmu kita sampai. Kalau dia suka kat kita tu lain. Kita nak bagi dia suka apa yang kita sampai. Ni nama mengajar. Faham? Kita mai dengar kuliah. Bukan nak nampak kita ni cerdik bijak. Bukan nak kata kita ni baik. Tapi nak kata diri kita ni tak baik sebab tu aku mai kuliah. Nak rasa hilang sifat keakuan. Ini nama tauhid. Sifat 20. Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith. Yang kita nak dalam diri kita. Sebab tu saya kata, nikmat ada kalanya kita dah cukup-cukup syukur. Tetapi ada kalanya kita terlepas untuk bersyukur. Maka dihimpitkan bagi kita sedikit himpitan supaya kita dapat menghapuskan sedikit baki-baki dosa yang tak dapat dihapuskan di saat kita hidup. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah, dan disebutkan Muhammad At-Taimi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya mengatakan bahawa pernah disebut sesungguhnya himpitan kubur itu seperti himpitan seorang ibu, kerana dari sanalah seorang diciptakan. Himpitan seorang ibu kerana dari sanalah seseorang diciptakan. Umpama kita berada dalam rahim. Dalam rahim kan, dia duduk lagu tu, tuan-tuan.
kan? Duk rahim kan. Bila kita makan chicken chop, lagu tu. Oh, baby kita, kan dia bawa kan. Ngandung kita. Tengok test pregnant, double line, bang. Nak bagi tahu ni. Test pregnant. Saya mengandung, alhamdulillah. Dah berapa bulan? Tak tahulah bang. Itulah bang, macam teringin mangga asam lah. Dia tak bang belikan. Menyampah. Gila cari sendiri, menyampah tu. Tuan-tuan. Lagu tu. Duduk dalam perut tu, rahim. Rahim tu, dalam keadaan yang tersepit. Kemudian, si anak itu lama menghilang. Setelah kembali kepada ibunya, dia dipeluk seperti pelukan orang tua kepada anaknya yang telah lama hilang. Maknanya dulu kita dah dihimpit dalam perut si ibu. Duduk dalam perut kan. Sampai dia panggil apa kalau di umbun apa? Kantung. Kantung. Ya betul Ustaz. Dia panggil kantung. Dia duduk dalam lagu tu. Lepas tu dia keluar. Habis dia keluar kantung pecah. Bila mai dia balik semula, dia datang seolah dipeluk seperti pelukan orang tua kepada anaknya yang telah lama hilang. Oleh itu, barang siapa yang berbuat taat kepada Allah, mari kita baca. Dia akan dihimpit dengan penuh kelembutan dan belas kasihan. Seperti mana seorang ibu yang berjumpa anaknya yang telah lama hilang. Himpitan itu berlaku dengan lemah lembut dan belas kasihan. Kan saya sebut tadi, berbeza pada setiap orang Islam. Sementara orang yang berbuat maksiat kepadanya, dia akan dihimpit dengan himpitan yang keras. Kerana murka Allah kepadanya. Jelas tak maksud saya? Maknanya, murka dihimpit dalam sekerah-kerahnya. Tapi mereka yang taat dihimpit. Tapi dengan penuh kelembutan dan kasih sayang seumpama yang diberikan oleh ulama. Contohnya, dalam kandungan perut ibunya sampai 9 bulan, keluarlah anak itu. Lalu diberikan nama Sazali. Anakku Sazali, dengarlah. Kan? Nyanyi-nyanyi lagu, besok mati. Besok mati, lama tak jumpa ibu semula, seolah mendapat pelukan kasih sayang. Maknanya, itulah pelukan yang kita kata dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Maka berbeza bagi siap mereka yang melakukan himpitan itu berlaku kepada seseorang yang disebutkan oleh ulama. Sebab tu kita orang beriman akan dihimpit. Himpitan itu kalau penuh dengan ketaatan, maka kelembutan dan juga belas kasihan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Sa'id ibnu al-Musayyab menuturkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya sejak engkau memberitahuku tentang suara malaikat mungkar dan nangkir, juga mengenai himpitan kubur, hal itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Apa katanya? Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya sejak engkau memberitahuku tentang suara malaikat mungkar dan nangkir, juga mengenai himpitan kubur, hal itu tidak sedikit pun memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Kenapa Aisyah kata demikian? Sebab aku tak akan terlepas daripada suara malaikat mungkar dan nangkir. Aku juga tidak akan terlepas daripada himpitan kubur. Aku tetap akan mengenal. Tetapi manfaatnya kepadaku tak ada sikit pun. Sebab apa? Aku juga akan melalui perkara tersebut. Beliau berkata, Aisyah, sesungguhnya suara malaikat mungkar dan nakir itu di perdengaran orang-orang yang beriman seperti celak pada mata. Maksud dia apa? Seolah Nabi cerita kat dia. Dia kata tak ada sedikit manfaat. Nabi cerita lagi pada Aisyah. Dia kata apa? Sesungguhnya suara malaikat mungkar dan nakir itu di pendengaran orang-orang yang beriman seperti celak pada mata. Faham? Celak pada mata itu hanya sedikit mendengarnya, tetapi melaluinya sahaja. Tidak seperti ketakutan. Seperti celak di mata. Sini. Celak yang dikatakan kata ulama
seperti celak di mata tu maksudnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Hanya sedikit dan hanya kita kata di tempat yang kita kata sayup-sayupnya sahaja. Tidak banyak seperti mana mereka yang diseksa. Diseksa itu akan berada dalam ketakutan. Berbeza orang yang berada sebagai orang yang taat dan juga beriman. Seperti celak pada mata. Di sini tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dan juga himpitan kubur bagi seorang mukmin itu seperti pelukan ibu kepada puteranya yang mengadukan sakit kepala kepadanya. Seperti sakit kepala seorang pelukan ibu kepada puteranya yang mengadukan sakit kepala kepadanya. Akan tetapi Aisyah, kecelakaan bagi orang-orang yang ragu, iaitu mereka yang tidak taat kepada Allah, mereka dihimpit di dalam kuburnya seperti himpitan batu karang pada telur. Batu karang ini adalah batu yang tersepit di belah-belah pinggang. Ketika mana kita kecing, kita akan merasai sakit. Kalau kena orang kecing batu karang ni sakit, tuan-tuan. Sakit sangat-sangat kalau kena batu karang. Kecing dia pedih, ada kalanya kecing sampai berdarah. Begitulah mereka yang dihimpit di dalam kubur seperti mana batu karang pada telur. Kecil sangat, sangat tersembunyi, sangat susah nak dilihat. Tapi himpitan itu amat kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu an. Bahkan suaranya malaikat munkar nakir bagi orang beriman seperti mana celak pada mata. Tidak merasai satu keseraman ataupun ketakutan. Celak pada mata di sini tuan-tuan. Celak dekat atas ke bawah? Bawah, Ustaz. Mata bawah. Bukan, Atas bibir mata tu Ustaz. atas sini ya. Bukan kat sini shadow. Itu bukan, itu kening. Oh sini kening. Janganlah mama. Kita tak pernah pakai celak. Okay. Celak pada mata lagu ni. Maknanya sekali imbah saja. Tidak menakutkan tetapi ia menyenangkan. Sebab tu celak pada mata ni dia tak menyebabkan kita sengsara, tak mengatakan, tapi hanya menyenangkan. Sebab tu kata ulama, siapa nak dengar kuliah, siapa rasa cepat mengantuk, dengar majlis ilmu, pakai celak bawah ni. Dia pakai celak. Orang perempuan pakai celak hukum dia? Harus. Sunat Ustaz. Sunat ke harus Ustaz? Hukum dia harus. Harus. Oh, okey. Tapi kalau pakai celak sampai ke sini, haram. Ya. Yang tu tabarut. Apa Ustaz cakap macam mata bini Firaun. Dia pakai sini, lepas tu dia pusing belakang. Oh dia, asah lah tu. Tu hukum dia haram. Tapi Itu kan pakai celak Ustaz. Yalah kita sebut kan. Dan juga himpitan kubur bagi seorang mukmin seperti pelukan ibu kepada puteranya yang mengadukan sakit kepala kepadanya. Himpitan itu adalah himpitan kasih sayang, himpitan rahmat. Akan tetapi Aisyah, kecelakaan bagi orang-orang yang ragu kepada Allah. Mereka dihimpit dalam kuburnya seperti himpitan batu karang pada telur. Sekecil-kecil himpitan, sesempit-sempit himpitan, begitulah batu karang pada telur. Saya tak pasti orang perempuan ada batu karang ataupun tidak. Tetapi setahu saya penyakit-penyakit batu karang ni banyak kena pada orang laki-laki. Betul ya? Tak tahu orang perempuan ni pernah kena tak pernah kena. Ada je Ustaz. Dia tak kira Dia lelaki selalu dekat perempuan. bawah pinggang macam tu. Dekat lagu empedu Dia tak ada. sama, dia tak sama dengan batu belah batu tangkup lain Itu Itu lain. Untuk gua batu. Itu cerita. Oh ya ke? Kira lagu tu lah. Okey. Maknanya nak bagi tahu kita ada kebanyakan begitulah. Sebab itu antara orang laki-laki penyebab kepada kencing ataupun batu empedu ataupun batu karang sebab dia kencing diri. Tak habis air tu dia menyengerah kat dalam. Lepas tu kencing orang lelaki kena duduk. Jangan kencing diri. Orang perempuan memang kencing duduk. Orang lelaki kena kecil duduk. Jangan kencing diri.
Kencing diri ni tak sopan. Kencing duduk. Duduk cara yang disebutkan dalam kitab, saya lupa dalam kitab Fiqh Haji macam mana cara orang kencing dalam keadaan mereka duduk. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat belajar sedikit apa yang dikatakan himpitan kubur yang disebutkan oleh ulama. Maka selesai bab tu dan kita masuk pada yang di bawah itu, iaitu sebagian ulama mengatakan bahawa siksaan orang yang berbuat kejahatan akan dibebaskan kerana 10 sebab. Sebelum saya teruskan, saya tengok tadi ada soalan. Saya jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana orang-orang tua selalu kerak kencing hingga tak sempat masuk bilik air sampai kencing diri. Jadi terpaksa bersihkan diri, mandi, kadang-kadang tak sempat nak solat dalam waktu kerana dah nak akhir. Okey, yang pertama, perkara yang pertama perlu diperlihatkan, jangan solat di akhir waktu kalau kita ada penyakit. Faham? Okey, yang pertama. Okey. Dan juga hingga tak sempat masuk bilik air sampai kencing diri, jadi terpaksa bersihkan diri, mandi-mandi, kadang-kadang tak sempat masuk bilik air sampai kencing diri. Okey, ini dipanggil urinary incontinence. Kata Bonda Oji Azrael, itu penyakit urinary incontinence. Itu dalam bahasa Meksiko. Okey, maknanya dia kena berubat. Faham? Sah tak solatnya kalau penyakit sah, tapi mesti berubat. Okey, baik. Yang berikutnya, saya dapat petua ni. Apa pula petua ni? Penyakit kencing tak lawas boleh minum air balik. Ni apa benda ni? Tak. Okey. Dan yang buang angin, apa pula buang angin pula ni? Okey, itu saja. Lagi kita dengar kuliah, lagi orang kata kita riak. Ni semua statement. Tali mas tu apa? Ada je. Ada Ada Ustaz. Betul kata Ustaz. Ada kebanyakannya dalam empedu. Batu karang apa ada dalam empedu? Out of topic. Apa benda yang mudah-mudah ni? Tiba-tiba out of topic. Jangan tahan air kecil jika tak nak kena batu karang. Betul tu. Kita berdeham. Okey, baik. Selesai. Tak ada soalan yang kita perlu jawab. Dan ada 15 minit lagi. Saya rasa saya nak buka soalan. Sebab kalau soalan jawab tak cukup 15 minit. InsyaAllah. Ke kanda Bonda Norini mungkin kita boleh buka soalan. Okey, silakan kepada semua jemaah yang ingin bertanya soalan kepada Ustaz. Itu silakan. Apa saja Ustaz? Assalamualaikum. Ya saya. Ustaz, pasal ni apa saya nak juga penambahan pasal sahabat tanya tentang orang tua-tua yang kencing tak sempat-sempat sampai meleleh tu kan. Sebab kadang-kadang mak saya jadi juga kalau tahap sampai dah tak boleh dikawal tu, dia pakai pampers, dia solat dalam keadaan memakai pampers dan air kencing tu dah kira penyakit. Solat dia sah Ustaz kan? Ya. Okey. Taklah macam, sebab saya belum lalui lah benda tu. Cumanya kadang-kadang mak jadi macam masuk bilik air kelang kabut, dah tercicir kat kain batiknya macam tu. So manalah tahu kot sampai step kena pakai pampers tu, takut juga kan. Sebab saya yang menjaganya. Betul, ada yang sampai demikian disebabkan penyakit kencing tak lawas ni, begitulah kesusahannya. Tapi apa pun cara dalam Islam, dia ada ruksah. Dipanggil ruksah dalam solat, keringanan. Kalau betul ianya jadi satu penyakit, maka jangan kita lewat-lewatkan solat. Kita awalkan solat dan kemudian kita cepat-cepat membersihkan. Contoh kaedah yang saya pernah belajar, okey. Contoh kita ni jenis memang kecing kuat. Kalau kita kecing je, kan, kita kecing saja, kena pula waktu tu bertepatan dengan waktu, kencing terus ambil wuduk cepat-cepat, terus solat. Faham? Solatlah dalam keadaan seberapa segera yang mampu. Peringatan tu saya suka tadi. Bila Ustaz kata jangan lengahkan lah. Maknanya memang alert. Dah dekat waktu tu memang dah kena get ready. Alert. Ya. Maknanya azan asar 4:41.
4.40 pegang toilet depan bilik mandi. Allahu Akbar, gedung. Bilik mandi. Terus bersih. La ilaha illallah. Usalli fardal asr. Allahu Akbar. Ustaz, sayang tinggal solat sunat yang wajib aulakan sebab kamu dalam keadaan darurat. Ustaz, orang macam ni juga tak perlu dipanjang-panjangkan bacaan, betul tak? Dia umpama seperti kata Rasulullah ketika Rasulullah menjadi imam, mendengar tangisan anak yang berada di belakang, maka Nabi segerakan. Menyegerakan itu maksud dia baca Fatihah cukup ataupun baca Fatihah hadar yang cepat, sah hukumnya. Hadar tu maksud dia apa? Kalau kita baca jadi imam beza, kalau baca seorang-seorang beza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tapi jangan tinggal tamakninah. Sekalipun ruksah pada rukun solat itu dibenarkan, tetapi jangan sampai tinggal tamakninah. Memisahkan tamakninah dalam kitab Muyatul Musalli, memisahkan satu rukun ke satu rukun. Maknanya kalau kita dapat memisahkan hatta 2-3 saat ataupun 2 saat, sudah memadai. Tapi dengan segera. Sebab kita ada penyakit. Faham? Tapi kata ulama, sekalipun kamu ada penyakit, kamu kena merawat sampai hilang penyakit. Melainkan, doktor kata penyakit kamu ni tak boleh dilawat, maka cara begitu akan menyebabkan kamu sah. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jelas. Ni mudah bagi dalam ruksah. Ruksah ni makna kelonggaran. Maknanya dalam orang berpenyakit gitu. Sebab tu kena cepat-cepat solat. Kalau kita buat akhir-akhir solat, kita dah tahu kita ni jenis penyakit. Kalau kita lah-lahkan solat, nanti kita tak sempat. Makna masuk waktu saja. Contoh azan maghrib kita 7.26. 7.26 tu terus kita standby 7 suku. 7.20 pakai kain ke apa, rasa macam nak terkencing. Lagi satu kata guru kami, mintalah bantuan Allah. Ya Allah, kau mudahkan untuk aku solat untuk melaksanakan kewajipan ke atasmu. InsyaAllah. Allah akan bantu kita. Saya kena penyakit fistula anal. Pernah dengar penyakit ni? Benda Norini pernah dengar? Pernah Ustaz cerita. Fistula anal ni sama macam penyakit kencing tak lawas tadi. Tapi ia berlaku di tepi dubur. Kalau kita buang air besar, dia ada melalui dubur. Tapi fistula anal ni, dia melalui satu lagi lubang. Dan lubang itu akan dikorek dan diikat antara dubur. Ni penyakit saya kena gitu. Yang mula-mula sekali saya buat live dekat hospital. Setiap kali salat, saya kena bersihkan dan saya akan lekat di bahagian dubur, itu kapas. Ikut fiqh, saya tak boleh jadi imam solat sebab najis berterusan keluar. Maknanya, kalau saya nak pergi kuliah, saya tak boleh solat dekat masjid. Kerana perjalanan saya ke masjid mendatangkan najis. Maknanya macam mana saya buat? Saya mandi, azan saja 7.15, saya akan mandi dan bersihkan dengan air apa tu benda? Air garam. Air yang orang basuh luka tu. Yang beli kat kedai dalam botol tu ya? Isteri saya yang bersihkan di bahagian dubur tu, bersihkan air garam. Bersih saja, tutup pakai kapas, solat terus. Solat terus, habis solat baru pergi kuliah dekat masjid. Lepas habis kuliah terus balik. Tak boleh solat kat masjid sebab dia akan keluar najis daripada dubur tersebut. Macam tu saya punya penyakit dulu. Saya tak boleh jadi imam sebab dia akan berterusan keluar najis. Ustaz, waktu kita solat tu berterusan keluar najis tu dah tak kira kan? Sebab kita dalam keadaan berpenyakit. Ya. Tapi sebelum solat mesti bersihkan najis. Ya, faham. Macam wanita istihadah jugalah. Ya, istihadah. Dia sama macam tu. Dia make sure kena bersih, pakai pad baru. Solat, masa solat tu darah turun tu tak apa dah. Dia tak batal kan? Dia teruskan. Yeah. Sebab kita bersihkan. Macam saya itulah saya sebut tadi.
Tapi bila dalam kita dah lepas solat, kita pergi tempat lain, najis tu dah kira najis. Mana kita kena continue. Ya, betul. Itulah kadang ujian. Saya kena benda tu sangat-sangat ujian. Memang sangat ujian lah. Memang kita terasa nak duduk pun tak boleh. Duduk macam ni tak boleh. Dia kena duduk macam melentikkan badan sebab tak boleh duduk menegak kat dubur tu. Allah je lah tahu sakit dia. Bila nak buang air besar, macam beranak. Nak teran beranak. Tahu tak? Push lagu tu. Dia punya nak buat ayat besar lagu tu. Allah bukan buat asyik. Dia panggil fistula anai. Buat asyik lagu lain. Ni fistula anai. Kalau pergi tengok kat Google, penyakit ni jarang orang kena. Dia wali-wali je kena. Macam saya, wali band. Dan rahmat. Memang tak pernah dengar. Saya sendiri bila sakit pun saya tak pernah dengar. Tapi first time saya dengar. Tapi sakit tu, ya Allah, sakit sangat. Saya sembuhlah, Ustaz. Sembuhlah. Sembuhlah. Sembuhlah, Alhamdulillah. Tapi penyakit ni dia boleh datang balik. Ada orang sampai 7 kali pembedahan, ada orang 5 kali. Saya Alhamdulillah 2 kali. 1 kali pembedahan, dia akan ikat fistula tu dengan dubur, dia angkat supaya ada satu lorong. Memang najis akan keluar. Punca penyakit, Ustaz? Punca penyakit tak pasti. Antara yang doktor sebut, sembelit. Ustaz, macam buasir ke Ustaz? Bukan. Kalau buasir, saya kata buasir. Dia macam sembelit. Sembelit tu bila kita berlaku penekanan, dinding-dinding anal kita akan memecah. Dia membuat salur baru sebab kita meneran. Dia tak sama meneran anak dengan meneran buang air. Lepas tu jangan naji keras. Antara punca naji keras, lepas tu bila naji keras dia tak keluar cantik, lepas tu dia membuka saluran ke lain. Lepas tu jangan minta kena fistula anal. Sakit, sangat-sangat sakit. Tapi kalau beranak tak apa. Beranak ni memang orang perempuan kata tak nak beranak, tapi dia nak lagi beranak. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu contohlah. Bagi kita faham. Contoh macam saya. Bukan kurang minum air. Banyak dah minum air. Tapi tak tahulah mungkin tak dapat nasi lemak daging kicap kot. Mungkin lah. Orang kata lagu tu. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih soalan. Ada 5 minutes from now. Still can do answer to me. Give me question. I will tell you. What do you want? Okay, 5 minit lagi. Betul. Seperti mana Azina tu cakap. Bagaimana? Tu saya dah jawab dah. Dia kata batu belah, batu tangkup topik. Alah, bonda-bonda ni sikit-sikit pun tak boleh. Marah ke apa? Okey, kena berdehem. Okey, baik. Betul kata Ustaz. Cantik. Okey. Semuanya jelas ya tentang yang disebutkan tadi. Maka ada soalan, sila kemukakan. InsyaAllah kita akan sama-sama pelajari. Dan kita nak habis dah bab ni. InsyaAllah minggu depan kita habiskan. InsyaAllah. Nanti Gemma Nur Iman bahagian admin minta tag buat kelebihan Zulhijjah tu. Jangan lupa. InsyaAllah Ustaz. Buat satu, saya pun nak masuk, saya pun nak mengaji. Saya pun nak belajar kelebihan bulan Zulhijjah. Saya pun tak berapa tahu. Lagi satu, bagi tahu kita takbir pada 9 Zulhijjah lepas subuh. Faham? Maknanya besok sebelum baca Yasin takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu. Nanti kalau ada kuliah waktu Arafah cerita. Jangan ambil ni. Kalau saya minta maaf kalau boleh bawa Ustaz Izzuddin, guru sahabat saya Ibtik Takbar. Bawa dia cerita macam mana di Arafah, macam mana dipanggil Tarwiyah. Macam mana perjalanan Arafah, bagaimana bermalam di Mina. Kita share benda-benda ni. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas lah. Ada soalan lagi? Mana ni kita habis sampai ni ya Ustaz? Sampai yang pasal celak tu ke ataupun bawah sekali? Apa tu? Kita sampai kat celak tu dulu. Nanti kita akan bahaskan 10 benda tadi. Okey, baik-baik. 10 benda tadi daripada apa yang sebab siasaan orang membuat kejahatan yang dibebaskan kerana 10 sebab. Tu kita masuk 10. Baik.
InsyaAllah. Tu tadi ada angkat tangan. Siapa dia tu? Mak Jah. Ya, Mak Jah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Mak Jah. Mak Jah duduk mana? Ada di teras. Lah dekatlah kita. Gini Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tarwiyah, ya? Ha. Apa dia tu tarwiyah tu? Banyak Oh. tak faham. Bonda Nur ini tarwiyah apa? Tak tahu Ustaz. Ustaz lah betulkan. Hari tu bonda bukan pergi haji ke? Dah pergi bukan hari tu. Dah lama dah. Dah 20 tahun. Tarwiyah ni perjalanan ke Arafah. Tu namanya puasa. Kita sunat puasa. Kat sana panggil tarwiyah. Hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Kita nak ke Arafah, dia ada satu perjalanan, kan panasnya, dahaganya. Tu Mak Jah namanya. Boleh Mak Jah? Mak Jah hari 8 hari bulan tu Mak Jah. Sebelum 9. Dia 8 Zulhijjah. Tu jalan sana, dapat bawa Ustaz Azuddin. Pak Azuddin ni, Ustaz Azuddin ni dia pernah duduk Mekah. Dia kalau cerita bab ni memang bab dia je lah. Saya pernah forum dengan dia, saya pun kawan baik dia. Saya tahu kalau bab ni memang dia mantap lah. Macam mana wukuf Arafah, macam mana malam di Mina. Apa tu? Baling-baling batu tu nama dia apa? Jamrah? Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah. Kalau kita tak ada nak baling, kita baling jiran sebelah pun tak apa. Jangan, tak boleh. Kena saman kan. Burau. Kan? Ustaz, hari wukuf mana Ustaz? Apa dah? Hari wukuf tu hari tarwiyah juga Bukan, tarwiyah perjalanan ke Arafah. Hari wukuf dia beza. Hari wukuf tu. Wukuf di Arafah. Hari wukuf lain pula. Wukuf di Arafah kan. Tarwiyah tu kira perjalanan ke Padang Arafah. Ke wukuf Arafah. Di tu tak apa, tu nanti minta Ustaz Azuddin bahaskan. Atau siapa-siapa lah pihak AJK akan panggil, minta dia bahas macam mana lagu mana kita nak rasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allah, seronoknya pergi sana. Kita tahun lepas, waktu saya live, ada kawan kita tengah wukuf. Dia bagi kita gambar live. Seronok. Rasa seronok dapat pergi sana. Mudah-mudahan saya doakan seluruh jemaah yang mai hari ini ataupun yang nak mai tak jadi mai, Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk mereka melaksanakan ibadah haji, antara dah pergi atau tak pergi. Allah kurniakan sekali lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah bonda rasa macam tak ada soalan dah. Mungkin kita tutup di sini dululah. Dan selamat menyambut hari raya. Raya pula sambut bulan Zulhijjah. Pada hari Rabu kita dah boleh start puasa. Jangan lupa. Kalau tak boleh makan puasa. InsyaAllah. 20 hari bulan kan Ustaz kan? 20 hari bulan kan? 1 Zulhijjah kan? Okay, hari Selasa Ustaz, bukan Rabu. Selasa. Hari Selasa. Daya hari Selasa. Masya Allah. Barakallah. Satu hari bulan tu hari Selasa, bukan Rabu. Selasa. Dah tua. Dah tua. Sebelum kita tutup baca Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asal kita berjalan lancar dengan kita alam barzah. Sambungan dengan himpitan kubur, semua manusia akan terkena dengan himpitan kubur, cuma bezanya orang Islam hanya di awal dan dia diletakkan di dalam kubur, lepas itu kembali lapang kuburnya. Bagi orang-orang kafir dihimpit selama-lamanya. Himpitan bagi orang-orang yang beriman ialah himpitan kasih sayang seperti pelukan seorang ibu. Moga semua ilmu yang disampaikan oleh Ustaz petang ini memberi manfaat kepada dan sebagai ilmu dan peringatan kepada kita yang beriman. Kita tangguh pengajian kita hari ini Ustaz. Hingga ketemu lagi di lain ketika. Terima kasih Ustaz kerana atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman. Mohon maaf ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim syada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua.